mengadakan satu akaun YouTube bersama-sama. Pada Yes. pendapat you lah, macam you dah tengok banyak, apa pendapat you? You rasa macam patut ke tak patut? Okay, untuk suami isteri di luar sana yang lepas ni nak buka akaun YouTube bersama, patut atau tidak? Dan kalau patut, kenapa? Kalau tak patut, kenapa? Okay. 1, 2, 3, action. Okay, salam sejahtera semua. Saya Farhan di dalam lagi satu vlogcast dengan teman saya daripada Semenanjung. Sila cakkan diri. Hai. Siapa lagi lah kan? Ashikin lah daripada KL. So, nari kita nak sembang tentang ni YouTuber dari Malaysia yang dikenali husband and wife yang buat video masak-masak di YouTube. Sugu Pavitra, yes. This Malaysian couple lah. Who is the wife, who is the husband? The Sugu is the husband. Thank God you know. So kita nak sembang lah macam alih-alih dia orang macam alih-alih they remove their content ever since the controversy lah. But we are not going to dwell into that, but we're going to dwell more into the macam on why they remove their content from their YouTube. Okay, so okay, bahasa Melayu Okay, so apa information yang you ada? Okay, information. You rasa why? Personally, saya tak ikut Sugu dengan Pravita di YouTube. Pernah tengok a few episodes macam here and there, pecah-pecah lah because diorang punya fame terjulang tinggi tau. It's like within in a span of dalam berapa bulan diorang dah amass over 700,000 subscriber di YouTube waktu PKP, and that kind of publicity, that kind of fame is every YouTuber's dream. Okay, including myself included. Okay, personally, siapa yang tak jealous kan? Kita terus terang lah, siapa yang tak jealous? To get that kind of, to amass that kind of subscribers in the short span of few months. Yeah. So I have seen their content is mostly macam dalam video masak-masak and vlogs, and like their family is in the vlogs lah basically. And ever since the controversy whereby Sugu actually macam abuse lah they abuse the wife at the car park hospital lah. So kita takkan dwell into that. Tapi what happened after that yang kita nak dwell into lah, which is the removal of content di YouTube. Nak tanya Ashikin apa you punya pendapat tentang ni? Okay, jadi sekarang ni isu yang berlaku adalah diorang dikatakan remove the content, but actually kita tak tahu sama ada dia memang remove ataupun dia private the videos. Betul. That's a speculation, either they remove or private. Ada yang berpendapat mungkin diorang hanya private. Betul. Saya pun setuju, to be frank with you, sorry for interrupting you lah. To be frank with you, I think diorang private because no creator in the right mind will want to remove all their videos. Because diorang nak buat YouTube ni memang susah. Kita terus terang lah. Because for me and myself as a YouTuber, bukan sedang nak get that kind of following di social media. Bila dah dapat tu following and you're making money out of it dah bikin rezeki, dah bikin duit out of it it's macam kepada macam sayang kalau kita abaikan macam gitu. Betul juga, macam at first itu apa yang saya rasa juga at first tapi bila kita duduk bila kita fikir balik, okay, kenapa dia remove ataupun kenapa dia privatize the video? Dia mengatakan ini adalah yang terbaik untuk Sugu and his family. Maybe diorang tak nak see any comments, but ada juga netizen yang tulis you can just remove the comment section, just like disable the comment. You can do that, but maybe diorang, you tengah serabut, so you macam tak terfikir ke apa ke, I'm not sure. So ada juga saya baca komen, maksudnya maybe ini yang terbaik untuk Pavitra and her family lah. Untuk sometimes bila kita serabut, kita akan macam isolate diri kita daripada social media.
And I did that actually. I pernah buat benda macam tu. Macam ada satu time tu I macam serabut sangat. So what I did was I deactivate my Facebook. I macam log out from all my social media account. So I memang macam totally shut from social media world lah orang kata. Mungkin itu yang mereka rasakan yang terbaik untuk family mereka sekarang. To shut their family off from the social media. To give them some space to do whatever lah, to reevaluate ke, to whatsoever, to strategize back, because as we know, seperti yang kita tahu mungkin ada friction, ada sedikit perselisihan antara Sugu dengan Pavitra in terms of maybe their social account. Mungkin sebelum ni diorang tak terfikir diorang akan famous macam ni, dan you know bila dah famous macam-macam isu lepas tu, and then you tak properly macam you tak ada macam agreement between both of you lah. Okay, apa limit kita, bla bla bla. So maybe diorang nak strategize dulu. So maybe lepas ni, sebab saya ada baca juga dekat social media, macam Sugu dia ada bagi statement. Diorang akan buat comeback. Maksudnya diorang akan upload video lepas ni. So tak tahu bila, dan mungkin diorang hanya akan upload setelah ada persetujuan yang mutual antara mereka berdua dalam hal untuk menguruskan YouTube account ni. Mungkin lah itu pada pendapat saya lah. They just want to strategize back. Ada juga komen yang menyatakan, komen nerakazen kalau macam komen yang tak bagus ni kita panggil nerakazen. Okay? Ada juga komen nerakazen yang mengatakan this is only marketing. Ada yang mengatakan subscribers mereka di YouTube dah bertambah 4K sejak kes ini. So tak pasti apa yang sebenarnya, tapi yalah, bab keluarga ni kita takkanlah kita simply nak permainkan kan. So macam tu lah. So biasalah bila ada satu isu dalam kalangan orang yang terkenal, biasalah orang akan buat banyak spekulasi. So macam tu lah. So pada pendapat saya, tindakan dia untuk memprivatekan ataupun untuk meremovekan video buat sementara waktu adalah mungkin dilihat sebagai itu adalah yang terbaik lah untuk mereka sekeluarga. Macam tu lah. Apa pula pendapat? Apa pula pendapat awak? Awak okay, pendapat saya setuju lah, memang betul. Dalam masa ni diorang punya social media and keep out of the public eye lah, because saya rasa bila lepas kontroversi macam gitu, kalau diorang were to still keep going, it's definitely mesti netizen akan komen-komen ni semua, you know, macam-macam diorang akan cakap, and we know how cruel the internet is. I think right now the best choice is macam take a break lah, and personally I hope that diorang tak delete the videos, diorang privatize sementara, dan hopefully they will get a comeback lah. Personally I cemburu sikit je lah, tapi I wouldn't macam, you know, berapa nak cemburu kan, ni kan diorang punya sukses, rezeki mereka. Okay. So macam bila cakap pasal cemburu, sekarang ni okay, kita dah cakap perlu ke tak perlu diorang delete the social content lah. Since the beginning until now lah, apa yang lebih penting adalah kita sebagai the third person kan, sebagai seorang netizen, sebagai orang yang memerhati. Apa lesson learn yang kita boleh dapat? Apa lesson yang kita boleh dapat daripada kisah mereka berdua ni? Kalau awak sudi untuk share. Kenapa awak? Okay. Boleh lah. Untuk I, sebagai seorang creator di YouTube, I dah dapat a lot of good comments, negative comments. Tapi to me, I just brush it off. Tak fikir banyak-banyak, just buat bodoh atau senang-senang aja I delete je lah. Tak kuasa nak pandang tu komen. So dalam bidang YouTube ni nak kena betul-betul, nak kena keras hati. So tak boleh ambil komen-komen tu secara serius lah, dan tak boleh ambil hati dengan pendapat orang lah, because orang punya pendapat tu macam cakap sebab kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Itu pendapat saya ni. Yalah. Whatever betul, you do, there's like no one akan puas 100%. Yes, betul.
matter what you do on social media, especially especially after a sort of controversy sebelum tu terjadi, like in Singapore sekarang, you tahu tak, this blogger nama dia Zia Zui, tak tahulah nama Cina, Windy Chong, dia tengah face a controversy sekarang. Dia time undi di Singapura, dia actually ada komen-komen pasal parti pekerja punya candidate lah, pembangkang lah. So dia ada bagi komen-komen lah yang I would say is tak kurang sopan lah. Dia kena hantam dengan netizen tau. Kiri kanan, atas bawah, semua hantam dia. Habis kira kan sponsor-sponsor dia semua tarik diri tau. Dia tetap pegang kepada pendapat tu dan dia tak minta maaf, dia tak rasa remorseful. So netizen pun macam tak puas hati lah. Habis not only that, dia pun ada attack online celebrities lah, ada bloggers lah. Pasal benda-benda lain lah, like bertahun-tahun dulu lah. Habis netizen kalau dah benda macam gini, ada orang selalu macam korek tau. Dia orang korek-korek lagi dalamnya. These kind of things will definitely make you lose a lot of fans lah. As a public figure, definitely you must know how to carry yourself. Untuk this goes to all public figures lah. Regardless whether you are menteri atau selebriti di TV, di television, sebagai YouTuber, blogger tu semua, you have to portray yourself as an ideal person, so-called ideal lah. As for me, untuk saya pula, the lessons learned is, okay, kalau kita nampak sekarang ni, salah satu puncanya adalah sebab ada ketidakpuasan hati lah. Si suami pada si isteri. Yalah, mungkin si isterinya dapat, orang kata, dapat jadi ikon, dapat kejayaan, lebih disebut. So, sekarang ni maksudnya kita sendiri boleh tengok macam dalam satu institusi perkahwinan tu, suami isteri kena saling support each other, kena saling berbangga terhadap kejayaan masing-masing. Maksudnya, just because you are the man of the house doesn't mean that you have to be the most successful person in that house. It can be your kids who are more successful than you. It can be your wife who is more successful than you. I mean, like, not necessarily suami yang kena like above everything. Itu pada pendapat saya. Macam dan society sekarang kena terima. Macam zaman sekarang bukan macam zaman dahulu. Maksudnya mungkin zaman dahulu memang suami yang bekerja, suami yang keluar, isteri duduk di rumah. Jadi mungkin nampak kejayaan tu pada suami itu yang lebih. Tapi zaman sekarang macam lelaki dan perempuan, orang kata, I tak boleh nak cakap setara. Tapi maksudnya dari segi mengecapi kejayaan tu, ia dah open pada semua actually. Maksudnya siapa yang berusaha ataupun siapa yang lebih menonjol, mungkin yalah dia akan lebih diingati, dia akan lebih berjaya lah, dia akan lebih diangkat. Jadi masing-masing suami isteri kena be happy for each other. Sepatutnya kita berkahwin ni dengan mindset ataupun bukan setakat berkahwin lah, kita berkawan pun lah kita kena satu perasaan yang mana kalau kawan ataupun partner kita tu lebih berjaya ataupun sudah berjaya terlebih dahulu daripada kita patut tumpang rasa bangga dan rasa happy. Sebab kalau diorang senang, kita pun akan senang. Itu pendapat saya. Sebab okay, imagine you ada kawan yang macam tak berjaya. Dia macam tak berduit, lepas perangai dia teruk. Dia akan selalu susahkan you kan. Dia akan selalu macam datang kita minta duit. Dia akan selalu complain. Dia macam attract a lot of negativities. Dan benda tu akan sampai juga kat kita. Sebab dia circle yang dekat kan. Okay, benda tu akan menyusahkan you. Dan you takkan suka benda tu. So, imagine pula kalau kita dapat partner ataupun kawan yang bagus, yang berjaya. So, kita akan lebih inspired untuk, lebih bergerak dan jadi sama berjaya ataupun lebih berjaya daripada dia. Maksudnya, kita kena ada rasa happy untuk orang lain yang mengecapi kejayaan. Bukannya kita macam, oh orang ni lebih berjaya, aku tak suka. Aku kena put that person down. Contohlah. Itu salah satu lesson yang kita boleh nampak. Maksudnya, itu yang terjadi pada mereka. Itu yang dikatakan menjadi punca si suami bertindak mengasari isteri. Itu yang dikatakan menjadi punca lah. Jadi, jika benar itu adalah punca, maksudnya kita sekarang kena tanya diri kita, why am I not happy when other person are happy? Why am I not happy when other person are more successful than I am? So, there must be something wrong with me. Itu adalah satu benda yang zaman sekarang,
jujur cakap memang kita sangat mudah untuk rasa iri hati pada orang lain. Sangat Betul. mudah because Betul. social media zaman sekarang allow us to display everything that we want. Dan informasi Macam pun travel quite fast. yes, yelah contoh macam okay, saya dapat naik pangkat setiap tahun, saya dapat beli kereta yang mewah, lepas tu semua pamer dekat social media. So orang yang tengok tu kadang-kadang ada terdetik juga rasa jealous. Biasalah, itu adalah fitrah manusia. Kita tak boleh nak cakap, janganlah jealous, jangan jealous. Itu adalah fitrah. Cuma kita kena latih diri kita, okay, ada perasaan benda tu tak berdosa, tapi apa tindakan kita? Okay, you dengki, you jealous, okay fine. Itu adalah perasaan yang dah dibagi. Nak macam mana kan, dah Tuhan hadirkan perasaan tu kat you. Tapi apa yang you buat, apa tindakan you daripada perasaan tu? Okay, you jealous dengan orang berjaya. So, apa yang you buat lepas tu? Adakah you kutuk dia? Ataupun you berusaha supaya you pun dapat macam mana yang dia dapat? So, itu lesson yang I take from this incident lah. Kira kan kita ada pilihan untuk either to be inspired atau you nak bawa dia jatuh atau jatuhkan Ya, dia. betul. Ya, betul. Sepatutnya kita kena rasa inspired lah dengan orang yang lebih berjaya. Maksudnya macam, macam wah bagusnya, macam tahniah, macam bestnya dapat ni. Aku pun nak macam ni lah. So, bila kita rasa happy, kita akan berguru pula dengan orang tu. Yelah, kita tak dengki kan. So, kita boleh beramal mesra dia. So, macam, macam mana kau buat macam ni boleh tak ajar aku? So, orang yang dah berjaya tu pun janganlah busuk hati pula tak nak ajar. Okay, ajarlah what's the step need to be taken. So, bila kita pun berjaya, dapatlah hasilnya kan. Daripada kita berdengki, tak dapat apa-apa pun. Macam sekarang, macam tengok apa yang dah jadi, macam tak dapat apa pun kan. Tak dapat apa pun. Tak dapat apa pun. So be happy lah. Be happy tengok kejayaan orang. Dan orang yang berjaya pun, itulah. I think orang yang berjaya ni, diorang tunjuk kerana diorang macam dah bekerja keras tau untuk dapat benda ni. Tu sebab diorang bertunjuk. Tapi tujuan mereka agaknya bukan nak bagi orang iri hati kat mereka tu semua. Betul. Saya faham. Maksudnya, memang betul. Maksudnya, niat orang tu post memang kita tu tak tahu. Yalah, mungkin dia setakat sharing dan sebagainya. Tapi biasalah, kita sebagai orang manusia biasa, kita yang tengok kita akan rasa dengki. Sebab tu saya cakap, bila kita rasa dengki, kita ada dua pilihan. Okay, kita tak boleh stop orang daripada post apa-apa. Dia akan post apa yang dia nak. Dan dia deserve sebab itu page dia. Itu dia punya social media. Kita yang melihat ni ada dua pilihan. Sama ada be inspired ataupun pull that person down with us. So kita nak yang mana? Kita nak be inspired ataupun kita nak tengok dia jatuh. So sepatutnya sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang ingin menjadi baik, kita sepatutnya be inspired. Contohlah macam Farhan, you buat YouTube apa semua, so ramai orang inspired by you. Betul tak? Ramai yang DM you, message you, chat dengan you, cakap they are inspired by you. Dia tak cakap pun macam macam kerek lah dia ni, baru ada motor macam ni, baru pergi Thailand dan nak kecoh, tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah so far lah. So circle you kiranya macam followers you, subscribers you, kiranya macam diorang ni adalah orang yang positif. Diorang mengambil you sebagai inspirasi. Ramai yang tag you kat Facebook cakap, sebab saya tengok video you pergi Thailand bawa motor macam ni, motor I lagi hebat, why not I pun pergi juga, I pun boleh. So they made it because they are inspired by you. Yalah, because tujuan kita actually not to macam bagi orang inspired tu semua. Kita setakat nak dokumen kita punya trip. Tapi tak sangka pula ada orang inspired. So tapi sebab tu maksudnya okay, orang yang menunjukkan apa yang dia nak tunjuk, contoh macam you upload apa you nak upload. Okay, orang tu kita tak boleh nak perhatikan apa-apa, tapi kita ni kemana kita nak bawa diri kita. Kalau kita nak be inspired, okay, kita akan jadi orang yang mengambil tindakan yang positif. Macam orang tu dia pergi riding, bla bla bla, buat macam you buat. So dia dapat rasa nikmat dia. Dia dapat rasa, seronok riding ni. Wah, macam dapat kenal orang baru, kenal tempat baru, makan makanan baru. Tapi kalau orang yang berdengki, orang yang hati dia ada masalah, ada problem, ada penyakit, dia akan, apa dia buat? Okay, dia tengok video you, dia kutuk-kutuk you kat comment section, tapi dia macam laying down dekat dia punya bilik. Itu je dia buat sepanjang hari, sepanjang hidup dia. Dia tak ke mana pun. So yang ruginya bukan you, yang ruginya orang yang negatif yang tersebut. Sama lah macam kes Sukul dengan Pavitra. Okay, sekarang kita tengah cakap pasal kes diorang. Masalah I pun baca tau, yang ada orang ada memang dengki dengan mereka lah. Sebelum this kontroversi lah. Yelah, betul. Macam saya cakap, maksudnya, okay, niat diorang upload video tu mungkin setakat
first mungkin hobi, second mungkin diorang betul-betul nak cari pendapatan. Third, maksudnya macam yelah PKP kan tak ada benda nak buat hari tu. Yelah. Kan Malaysia memang lockdown, tak boleh keluar pun. Nak beli barang dapur je boleh. So, tapi ada juga yang tak senang hati sebab yelah macam you cakap lah, diorang dapat easy fame. Maksudnya dalam masa sebulan atau 2 bulan they gain like 700k plus of subscribers. So memang akan ada rezeki, tapi orang rezeki tu apa tindakan dia? Most YouTube die for. This is fame that most YouTubers would die for. I know. Tapi macam saya cakap, orang rezeki tu apa yang dia dapat at last? Dia cuma komen. Komen aja. Tapi dalam masa sama dia tak buat apa-apa. Yalah, dia tak buka YouTube dia sendiri, dia tak rakam, dia tak buat apa. Dia tak usaha lah. Cuma kalau dia dengki, apa pasal dia boleh dapat subscribers banyak, aku pun boleh. Okay, kau buka YouTube, kau record kau punya masakan yang lain daripada lain dengan video yang mantap, audio visual yang mantap. Why not? Tapi satu je, saya rasa, ini pendapat saya saya tak tahu betul ke tak, pemerhatian saya. Orang Malaysia ni, dia suka kalau orang yang bukan Melayu pandai bertutur bahasa Melayu dengan fasih. Betul. So, the key point is, kalau you nak jadi YouTuber yang sangat berjaya kat Malaysia, you must be non-Malay who speaks fluent Malay. Tengok Mak Saleh yang pergi Malaysia, berbual Melayu, macam Rhys William. Like the Durian Kimchi, the wife who is Korean, who is speaking Malay. Rhys William dengan siapa? Omar Sterling. Dia lagi berbual Kelantan lagi. Berbual Kelantan lagi. Kelantan. The key point here, kalau you orang yang bukan Melayu, you kena fasih cakap bahasa Melayu, you buatlah video content apa pun, orang Melayu semua akan follow you, subscribe you. Tak tahulah kenapa. Saya pun tak faham. Macam, tak faham lah. Padahal orang Melayu pandai bercakap bahasa Inggeris, orang US dengan yang orang UK tak heran pun nak tengok video kita. Kita cakap bahasa Inggeris walaupun bukan bahasa kita, bukan negara kita pun. So, not only that yang video-video Mak Saleh popular, not only that yang video-video pasal yang kat popular tu. Mak Saleh setakat pergi KL 2-3 hari rakam-rakam buat vlog dah popular. Ya, itu saya cakap. Yang naik motor pergi KL tak dapat apa-apa. Ya, orang Melayu lah actually. Orang Melayu lah terutamanya sangat mudah kagum dengan orang yang bukan Melayu yang pandai cakap fluent Malay. Padahal bahasa Melayu ni adalah lingua franca suatu zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Kan orang semua datang berdagang di tanah Melayu semua. Dia orang bercakap bahasa Melayu. Melayu merupakan lingua franca. Jadi sebenarnya benda ni orang yang pandai bercakap bahasa Melayu ni bagi saya tidak ajaib pun. Kalau you memang warga negara Malaysia, you pandai cakap bahasa Malaysia, benda ni adalah common. Tapi kalau you duduk Malaysia dan you tak pandai cakap bahasa Melayu, bagi saya itu yang rare. Tu keren lah. Orang Nepal datang 2-3 bulan pun dah pandai cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu sangat mudah untuk dipelajari lah. Wow, kita dah tukar topik sekarang. Itulah. I want to make a point whereby saya bersyukur lah kerana kebanyakan orang sokong saya lah daripada dia hina saya atau dia nak daripada jatuhkan awak. Daripada jatuhkan saya. So far for me kat YouTube semua komen-komen alhamdulillah kebanyakan semua yang positif. Ada yang negatif, ada tapi itu semua either I tak baca atau delete terus. Tak kuasa I nak pandang because for me I channel all of my good energy, Yeah. Tapi nak terus terang lah, nak buka YouTube channel ni bukan senang lah. Nak kena banyak berkorban, nak kena betul-betul suka aspek vlogging ni, daripada rakam, cari konten, berbual dan editing, tu semua nak kena fikir macam-macam lah. And for me YouTube has changed my life lah because I ni seorang introvert. Bukan senang tau nak get out of my shell, macam rakam diri sendiri, berbual seorang pakai kamera dalam tempat awam, berbual dengan orang, and I am not comfortable. Okay? I tak selesa langsung kalau nak berbual dengan orang yang I tak kenali lah. Okay, I just want to ask you lah pendapat you. Okay, sekarang ni macam kita nampak ada ramai lagi YouTuber lain yang merupakan pasangan suami isteri.
Betul tak? Bukannya Sugu Pavitra je. Ramai je macam kalau yang kat overseas yang you pernah tunjuk semua tu. Betul, Even betul. kat Singapore pun ada. Betul. Apa tah nama dia? Sylvia and what? I don't know. I don't Oh, dia really orang dah know. break apa, dah divorce. Yes. Itu Ah, pun disebabkan YouTube juga dekat YouTube. Ya, betul. Okay. So pendapat you, patutkah suami isteri ni mengadakan satu akaun YouTube bersama-sama? Pada Yes. pendapat you lah, macam you dah tengok banyak, apa pendapat you? You rasa macam patut ke tak patut? Okay, untuk suami isteri di luar sana yang lepas ni nak buka akaun YouTube bersama, patut atau tidak? Dan kalau patut, kenapa? Kalau tak patut, kenapa? Tough question, right? Very tough question lah. Okay, kalau patut this experience kepada YouTuber as myself as a YouTuber nak kena bekerja sama, nak kena macam work together lah. Definitely either one is going to be successful than the other because kat kamera ni, depan kamera ni mesti ada satu pasangan yang ada kelebihan tau, macam dia lebih charismatic daripada partner dia. Dia pandai berbual macam partner dia. Macam for this vlogcast, for you are the one that pandai berbual. I'm just good at hosting. Okay, definitely one of them is going to attract the followers lah. And then like just now you have shown me a video tau pasal Ustaz ni tengah cakap pendapat dia tentang Sugu Pavitra ni. Dia pun ada macam di tempat awam, orang ada datang kat dia nak bergambar, nak bercakap dengan dia. Habis for him, he will try to rope his wife in lah to the picture and to make sure that the other party dah is fully aware yang dia dah kahwin, dia dah milik orang. So memang nak kena, kalau sebagai pasangan nak kena fikir for your partner lah. Try to support each other, uplift each other, and yalah, that's all I can say. Tapi itulah. Okay, kalau nak macam, individual. Sorry. I still macam kiranya I nak tanya. If one day you berkahwin, will you or will you not have a joint YouTube account with your spouse? You akan buat tak macam Sugu Pavitra? I mean like, diorang buat video dia sama-sama, bla bla bla, you know. Will you do that or not? For me, no lah, because I already dah ada YouTube channel sendiri apa. Unless my wife wants to do her own YouTube channel, nak feature sama-sama, boleh lah, terpulang. But for me, I will still stick to my own YouTube channel. But then maybe feature her lah, once in a while lah. Atau most of the time lah. Macam... Kiranya you will not go like Sugu and Pavitra lah. Kiranya you do not prefer to work like 24/7 on a joint YouTube account with your spouse, is it? No. Because my future wife pun ada individuality dia sendiri. Pun ada dia punya topik yang dia nak cover kat dia punya vlog. Who knows? And definitely ideals may clash lah. Idea atau certain topic akan clash and it doesn't fit with your own personality. So because kita ni semua individuals apa, to work together on a YouTube account I mean it's very difficult lah. Nak kena be open to each other and each other's ideas. But I perasan for me join YouTube is very difficult lah, because I have seen a lot of join YouTubers like channel-channel yang you know yang usually in groups or what diorang macam after a few years diorang buat content, diorang break. Diorang dah start YouTube channel diorang sendiri tau. So definitely in between ada some disagreements lah on the kind of content yang diorang nak keluarkan lah. So that's why I prefer to macam kita buat solo. Tapi maybe most of the time kita just feature our partner. Macam my partner kalau dia nak buat YouTube, okay, terpulang. But I can also sometimes be featured lah, and maybe tolong-tolong once in a while lah. Because kita YouTuber pun nak ada bahan apa. Buat partner kita macam bahan je. Tapi to work together agak susah lah, because this is not a movie. This is not a television show. This at the end of the day, this is a YouTube account, a YouTube channel, your own personal ideas yang you nak keluarkan daripada otak sendiri tau. Sebab yelah, betul juga. Maksudnya okay, ada certain orang mungkin dia boleh bekerja sama. Maksudnya mungkin dia memang ada idea yang sama, jiwa yang sama, memang dia nak buat konten yang sama. Contoh mungkin macam Sugu and Pavitra, maybe both of them memang minat memasak, I don't know. Tapi bagi saya, in case kalau mereka yang di luar sana nak buat join channel, join YouTube account, diorang kena
buat satu meeting dulu, even though it's only you and your spouse. Ada certain benda yang kita kena go professional. Macam bagi I, kalau betul you nak buka, you kena go professional, you kena buat satu macam, okay meeting. Apa objektif kita punya YouTube account? Apa kita punya niche? Siapa akan buat apa? Maksudnya siapa akan buat tugas apa? Contoh macam, okay, contohlah you nak buat dengan partner you. Contohlah kalau tiba-tiba you terasa nak buat, okay, I akan cover bahagian research. So, I akan research apa topik yang kita nak buat. I akan research related things lah about that. Okay, you akan cover bahagian maybe hosting lah. Macam saya cakap lah, ada seorang ni akan pandai cakap, seorang ni pandai buat kerja belakang tabir. But both of them have to like, you know, gain credit sama-sama lah. Lepas tu bagi saya, macam contoh macam YouTubers yang terkenal, maybe diorang pun kena bincang. Okay, sekarang ni kita berdua buat konten ni. What about the payment? Sebab you akan dapat some payment kan kalau you dah, you know, successful. Mungkin payment you banyak. Macam Sugoi Pavitra orang kata apa, RM8,000 blah blah blah. I don't know. I also don't know lah. Maybe dari awal diorang dah kena discuss. Okay, kalau ada payment, berapa pecahan payment ni? Is it 50-50 or how? Maksudnya macam tu. So, kepada yang di luar sana yang nak buat group content, maybe dah boleh discuss dari awal. Siapa buat apa dan macam mana pecahan payment. Itu pada sesiapa yang betul-betul sehati jiwa lah bagi saya. Dan pada saya pun opt untuk ada separate channel and only do some featuring. Sebab macam yang you cakap, setiap orang adalah satu individu yang berbeza. Setiap orang ada idea yang berbeza. You nak buat motor, orang ni nak buat fashion. So it does not link. And then final point I want to say pasal nak start a YouTube channel ni semua. Okay, sebagai YouTuber, they need to be aligned. Okay, they need to be aligned whereby apa yang you feature but YouTube dan personal life. So these things, they're not supposed to cross each other. For me, bila I buat content, I have never featured my personal life. Okay, nobody knows my family, nobody knows where I work. That may open up to macam your private life being exposed lah to the world lah. Habis benda ni agak susah nak tarik balik because people will target you tau. They will macam kalau apa-apa you cakap kat social media salah ke apa, people will use that to bring you down. And it's very very dangerous lah. Ada bagusnya kalau digunakan yang betul, tapi at the same time it will kill you lah if you abuse it lah. So Faham. Yeah, be careful lah about that. Betul, kita tak boleh tunjukkan semua. Tapi macam ni, berbalik pada apa konten yang diorang nak bawa actually. Macam ada certain orang, memang konten dia, memang dia nak tunjukkan private life dia. Okay, yang betul. Okay, contoh macam for example, Casey Neistat. Okay, my biggest inspiration dia buat vlog pasal family dia. Dia buat vlog pasal kerja dia semua apa. Tapi dia pernah cakap dia tak pernah cakap pasal masalah dia di kamera. Dia tak pernah terangkan masalah dia. Dia tak pernah tunjuk dia punya mana tempat tinggal dia bila that time dia ada baby kan. The first few years lah bila dia ada baby. Dia censor pun muka dia. That's how I got to know macam yes, you need to keep a part of your life a secret. Tapi macam Ashikin cakap, there are YouTubers yang 100% air out all their problems on social media lah. And it has big consequences lah. Macam I've known this one YouTuber, I lupa lah nama dia, dah lama tak tengok dia. Dia tunjukkan kepada semua viewers dia yang dia stress out. Dia tengah going on a meltdown tau. Habis dia post kat YouTube. And then after that, orang naturally akan komen-komen lah. So bila orang tu komen, dah makin teruk lah situasi dia. Because dia macam those words are negative lah. Yang komen-komen tu semua negatif. So basically it brought her down even more lah. Bukan tak boleh nak sharing, tapi sharing dengan orang yang terdekat je lah bagi saya kalau ada masalah. Balik pada tajuk Sugoi Pavitra. Okay, so kita sebagai netizen, kita jangan jadi nerakazen lah. Maksudnya, they are facing a trial phase right now. Apa tindakan suami dia pada isteri dia, walaupun kita sebagai orang luar tidak boleh maafkan, tapi kalau si isteri dah buat keputusan untuk maafkan, then itu hak dia, itu rumah tangga dia.
kita hanya boleh, apa orang kata, kita hanya boleh macam follow dia orang punya content, bukannya dia orang punya private life. Yes, setuju. Kita tak boleh campur private life dia orang. Tapi agak kesian lah macam ujian dia lah kepada Pak Fitra tu. Tu yang saya boleh cakap aje lah. Itu akan disambung dalam topik lain. Tiba. Tak adalah Tak adalah. maksudnya. No. Tak adalah. No. I promise myself not to talk about that lah. Because No. Maksudnya itu apa-apa yang terjadi macam mana? Apa yang terjadi dalam rumah tangga diorang, dan kita tak ada hak nak campur. Sebab dia sendiri dah buat keputusan untuk maafkan suami dia. Siapalah kita, overall dia yang akan hadap lelaki tu sepanjang hayat dia. So itu keputusan dia. So apa yang kita patut buat, okay, kalau lepas ni dia ada upload channel, ada upload video masak, kalau you rasa nak tengok, you tengok. Kalau you rasa nak subscribe, you subscribe. Kalau you rasa you tak nak subscribe, you tak nak subscribe. Bagi I macam tak payah nak kutuk je lebih, macam buat je apa you rasa perlu untuk kebahagiaan diri you juga. Betul. Saya tengok ramai juga yang kutuk macam dan unsubscribe. Macam okay, kau nak subscribe, kau subscribe je lah. So kita akan habiskan vlogcast kita di sini. Terima kasih untuk nonton, like, share, subscribe. Tak pernah aku cakap ni benda. Jangan cakap, like, please share, subscribe. Tak boleh. Like, share, subscribe video kami. Dah tu semua bla bla bla. Bla bla bla. Okay. You know dah cakap. And then yes, thank you for tuning in guys. Terima kasih untuk nonton dan kita akan jumpa lagi dah. Terima kasih.